Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ryan Satri dan hari ini saya akan memulakan pembentangan kumpulan kami, di mana kami akan membentangkan tentang topik 7, yaitu pendidikan dan hubungan etnik. Topik tersebut akan kami kaitkan dengan etnik yang telah kami pilih sebelum ini, yaitu Kadazan Dusun. Sebagai pengenalan, penubuhan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik seperti di Malaysia memerlukan sebuah kesatuan politik, ekonomi, dan sosial yang kukuh. Kesatuan etnik yang telah dinyatakan tadi memerlukan interaksi sosial yang sangat kuat agar etnik-etnik dalam negara tersebut dapat bersatu padu. Interaksi sosial tersebut boleh dijadikan sebagai satu faktor penting sebagai pegangan semua etnik agar Malaysia berada dalam satu tahap yang lebih tinggi jika kita mengangkat tentang kesatuan etnik, tentang kepelbagaian etnik. Oke. Seterusnya kita beralih kepada masyarakat majmuk di Malaysia. Malaysia ialah sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai etnik seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, dan pelbagai lagi etnik minoriti yang lain. Oke. Masyarakat Malaysia ni sering ditakrifkan sebagai masyarakat majmuk. Majmuk ni dia berkumpul. Komuniti Melayu, Cina, dan lain-lain yang seperti saya telah nyatakan tadi berdiri dalam satu bumbung yang sama ataupun bersebelahan sebagai satu masyarakat yang berbilang kau di Malaysia. Seterusnya kita akan beralih kepada proses sosialisasi golongan imigran di Malaysia. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Nur Amarina binti Toleha ingin menerangkan proses sosialisasi golongan imigran yang ada di Malaysia, terutama sekali bagi masyarakat Kadazan Dusun yang berada di negeri Sabah. Ia terbahagi kepada 3 tahap, iaitu tahap pertama, masyarakat Kadazan Dusun amat berpegang teguh pada budaya dan adat. Hal ini kerana sudah menjadi tradisi mereka turun-temurun. Jadi, amat sukar bagi mereka untuk berinteraksi sosial dengan penduduk tempatan yang lain dan amat terhad. Manakala, tahap kedua pula, amalgamasi. Amalgamasi berlaku apabila penerimaan golongan imigran terhadap nilai dan budaya tempatan dan dipraktikkan mengikut kesesuaian keadaan. Sebagai contohnya, kepelbagaian etnik yang ada di negeri Sabah diseru untuk hidup dalam keadaan yang aman dan damai di samping menerima dengan baik budaya dan nilai etnik yang lain. Seterusnya, tahap yang ketiga. Tahap ketiga adalah asimilasi. Asimilasi berlaku apabila golongan imigran menerima adat, bahasa, budaya dan agama penduduk asal di negeri Sabah. Sudah menjadi hak apabila kebebasan untuk menganut agama diseru untuk menerima dengan terbuka dan menghormati etnik yang lain. Jadi, pendidikan dalam sosialisasi ini amat penting untuk masyarakat Kadazan Dusun kerana martabat mereka dapat dijaga serta mampu diterima dengan baik oleh orang luar. Sama ada dari segi budaya, adat dan tradisi, masyarakat Kadazan Dusun akan dapat diperkenalkan dengan lebih. Itu sahaja daripada saya. Perkembangan pendidikan Kadazan Dusun di Malaysia. Pada masa pemerintahan Kesultanan Brunei dan Suru, keadaan hidup mereka adalah berbentuk tradisional. Pendidikan etnik Kadazan Dusun tidak formal iaitu diperoleh melalui pemerhatian dan amalan, termasuk pendidikan mengenai kepercayaan tentang kuasa kait dan Hashmu Bobolian. Perkembangan pendidikan moden yang diperkenalkan oleh para mubah Kristian pada tahun 1881 telah memberi kesan kepada orang dusun, terutama sekali orang Kadazan di Papua dan Penampang. Ini kerana mereka lebih dahulu berpeluang mengikuti pendidikan moden melalui sekolah misen yang didirikan oleh gereja Katolik. Mereka yang telah menamatkan pelajarannya berjaya mendapat pekerjaan
di pejabat-pejabat SPBU dengan gaji yang lumayan. Mereka yang mula mengubah cara hidup tradisional mereka kepada cara hidup moden. Pendidikan moden yang dipelajari oleh orang dusun telah memberi kesan positif kepada cara hidup mereka ke arah pemodenan. Bilangan anak-anak rumpun dusun yang berpendidikan semakin bertambah ramai apabila sekolah Wenakura, sekolah sukarera rakyat dan sekolah menengah didirikan di kawasan penempatan dusun dan Kadazan. Selain itu, perkembangan pendidikan etnik Kadazan dusun mula menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar di sekolah. Bahasa Melayu muncul kemudian selepas bahasa Inggeris dan bahasa Cina diperkenalkan dalam bidang pendidikan di Sabah. Bahasa Melayu telah menjadikan bahasa pengantar di sekolah-sekolah Wenakura iaitu satu-satunya pusat pendidikan yang memberi peluang kepada anak-anak peribumi Sabah mendapatkan pendidikan formal. Selain itu, etnik Kadazan dusun juga lebih berkomunikasi memilih dialek Melayu Sabah dalam situasi berkomunikasi dengan guru dan pensyarah yang berasal daripada suku kaum yang sama. Konsep dan pelaksanaan sekolah wawasan adalah usaha untuk melahirkan anak bangsa Malaysia yang cintakan kepada negara dengan menyatukan sekolah dalam satu sistem pendidikan yang seragam untuk mewujudkan pertembungan etnik dalam satu ruang yang sama, dan hal ini dapat memberikan pengalaman baru kepada para pelajar untuk mempelajari bahasa, agama serta adat resam daripada etnik-etnik lain. Perkara ini juga dapat dikaitkan dengan kaum Kadazan dusun melalui aspek kokurikulum bahasa yang telah menjadi subjek yang dipelajari di peringkat sekolah rendah dan menengah di Malaysia, dan ia mula dilaksanakan pada tahun 1997. Pelbagai karya sastra Kadazan dusun seperti cerpen Timan Imanon iaitu cita-cita telah ditulis dalam bahasa Kadazan dusun. Walaupun bahasa Melayu menjadi bahasa utama di Malaysia, namun bahasa-bahasa daripada etnik lain juga diterapkan dalam aspek atau konsep sekolah wawasan ini. Peranan pentadbir dan guru dalam meningkatkan hubungan etnik. Bila bercakap berkaitan dengan pentadbir dan guru, ianya berkait rapat dengan bidang pendidikan. Sehubungan dengan itu, saya juga akan melihat dalam konteks etnik Kadazan dusun. Apa yang dapat saya lihat adalah bahasa Kadazan dusun juga dijadikan sebagai subjek elektif dan boleh dipelajari oleh semua orang tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Seterusnya, saya mendapati bahawa bahasa Kadazan dusun telah mendapat pengiktirafan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sejak tahun 1997, manakala di peringkat peperiksaan ianya hanya bermula pada 2010. Pada pandangan saya, guru-guru perlulah bersikap rasional dalam menangani pelajar ataupun individu yang ingin belajar bahasa tersebut. Untuk memupuk minat seseorang pelajar untuk mempelajari sesuatu yang baru, pihak pentadbir dan guru perlulah menyediakan tempat yang kondusif dan mengadakan aktiviti secara berkumpulan di kelas agar hubungan etnik dapat ditingkatkan di kalangan mereka. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Untuk pembahasan seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya. Hai, saya Gibson Jo Anda Rumpang, Kemetrik 66040. So, saya akan membentangkan berkaitan pendidikan dan hubungan etnik. Sejarah awal pendidikan di Malaysia terbahagi kepada tiga, iaitu sebelum, semasa dan selepas merdeka. Sebelum merdeka, sistem pendidikan di Malaysia ini bercorakkan perkauman di mana wujudnya pendidikan Melayu, pendidikan Inggeris, pendidikan Cina dan pendidikan Tamil. Dan semua pendidikan ini adalah merupakan pendidikan khas bagi masyarakat tempatan. British telah menyebabkan pembentukan sistem
pendidikan vernakular yang didapati tidak mempunyai keseragaman. Akibat daripada sistem pendidikan berasaskan etnik, maka telah wujudnya 4 jenis sekolah yang berasingan. Sistem persekolahan yang diamalkan oleh setiap kumpulan etnik mempunyai dasar, tujuan, kurikulum, sukatan pelajaran, bahasa pengantar, buku teks, sekolah, latihan perguruan yang tersendiri, dan berbeza di antara satu sekolah etnik yang lain dan dengan satu sekolah etnik yang lain. Dengan berkembangnya sistem pendidikan di Malaysia pada masa kini, banyak bahasa ataupun pendidikan dapat dipelajari, khususnya bahasa sesebuah etnik yang ada di dalam Malaysia di semua sektor pendidikan, termasuklah IPT di dalam dan di luar negara. Contohnya seperti bahasa Kadazan Dusun. Wujudnya pendidikan atau kurikulum bersepadu bahasa ini di semua sektor pendidikan adalah untuk membolehkan murid menguasai kemahiran asas dan berkomunikasi dan memperolehi ilmu serta menghayati dan membanggai bahasa itu. Dengan adanya pendidikan bahasa Kadazan Dusun ini akan dapat memertabatkan dan dikekalkan serta dapat dipelihara daripada pupus. Itu saya, sekian, terima kasih. Persekitaran pendidikan etnik Kadazan Dusun dapat dilihat dari segi kesamarataan peluang pendidikan di Malaysia. Semua anggota masyarakat, termasuk etnik Kadazan Dusun, diberi peluang dalam menikmati pelbagai aspek kemudahan, antaranya kemudahan peralatan dan peluang untuk pembelajaran. Akses pendidikan juga turut disediakan untuk etnik Kadazan Dusun. Hal ini dapat membantu mereka dalam menerokai ilmu baru. Selain itu, banyak kemudahan pendidikan yang disediakan untuk etnik Kadazan Dusun. Hal ini adalah untuk mengelakkan jurang pendidikan antara sekolah bandar dan sekolah luar bandar. Antara kemudahan yang disediakan untuk etnik Kadazan Dusun adalah skim pinjaman buku teks, rancangan makanan tambahan, dan bantuan makanan asrama. Kesan daripada kesamarataan peluang pendidikan di Malaysia tersebut, ia dapat membantu etnik Kadazan Dusun dalam menikmati peluang pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan. Selain itu, ia juga dapat mengurangkan beban etnik Kadazan Dusun dari segi kewangan untuk menanggung kos pembelajaran. Hai, nama saya Nur Hasna Suhaida binti Muhammad Yusof, nombor matrik 62018. Persekitaran pendidikan dan keberkesanan dalam meningkatkan perhubungan etnik di Malaysia. Nombor 1. Persekitaran pendidikan di Malaysia menyediakan ruang fizikal untuk pelajar pelbagai etnik berinteraksi. Sebagai contoh, pusat tarian yang menyediakan guru untuk mengajar tarian etnik Kadazan Dusun. Yang nombor 2, di semua pusat pendidikan, penyertaan pelajar pelbagai etnik dalam semua aktiviti adalah tinggi. Sebagai contoh di UNIMAS. Di UNIMAS terdapat pelbagai kaum etnik yang menuntut ilmu di sini. Justru itu, pelajar-pelajar daripada Semenanjung boleh mengambil inisiatif untuk belajar dalam bahasa Kadazan Dusun. Yang ketiga, pola interaksi sosial dalam kalangan pelajar kumpulan etnik yang berlainan dapat diadakan jika murid ini ditempatkan dalam satu persekitaran yang multi-etnik. Sebagai contoh, UPSI telah mengadakan satu kelas bahasa Kadazan Dusun untuk dipelajari oleh semua pelajar yang belajar di situ. Seterusnya, mengikut teori interaksi Alport 1978 untuk mencapai perhubungan antara kumpulan secara optimum, situasi multi-etnik adalah perlu. Amalan ini dilaksanakan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Yang kelima, sistem pendidikan di Malaysia sentiasa melalui transformasi demi mewujudkan hubungan etnik yang erat antara pelbagai kaum. Yang terakhir, khusus hubungan etnik telah diperkenalkan di semua IPTA supaya pelajar berpeluang mengenali budaya pelbagai etnik. Kesimpulannya, pendidikan
dapat mengeratkan lagi hubungan etnik di Malaysia. Tidak terhad kepada pelajar universiti, di sekolah rendah maupun di sekolah menengah, mereka juga perlu mempelajari pendidikan hubungan etnik di Malaysia pada usia yang sangat muda. Ini kerana untuk mereka mengetahui etnik-etnik yang ada di Malaysia, terutama etnik Kadazan Dusun. Sekian, terima kasih.